Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baik, sekarang saya ingin memberi taklimat penilaian ataupun taklimat pemantauan khusus latih industri bagi sesi Disember 2020. Untuk makluman rakan-rakan, pemantauan ataupun penilaian untuk latih industri bagi sesi Disember 2020 tidak dapat dijalankan seperti selalu, iaitu pensyarah dapat hadir ke lokasi ataupun tempat pelajar mengikuti latih industri. Kali ini penilaian atau pemantauan dijalankan secara online. Dan pada kali ini juga pemantauan melibatkan semua pensyarah dari semua jabatan. Jadi sekali lagi, taklimat ini adalah untuk memberi makluman kepada pensyarah-pensyarah pemantau bagaimana pemantauan dijalankan. Baik, untuk taklimat pemantauan ini dibahagikan kepada 4 topik, iaitu pengenalan, sebelum lawatan penilaian, semasa lawatan penilaian dan selepas lawatan penilaian. Walaupun topik itu dinamakan sebelum lawatan, semasa lawatan, ini adalah istilah umum. Jadi untuk situasi kita kali ini, ia adalah sebelum penilaian ataupun sebelum pemantauan secara online, semasa pemantauan online dan selepas pemantauan online. Baik, sekarang kita berada dalam topik pengenalan. Secara umumnya, khusus latih industri bagi sesi Disember 2020 mempunyai 3 kod yang berbeza, iaitu DUT 40110, DUT 7019 dan DUT 600610. Walau bagaimanapun, 3 khusus yang berbeza ini, tempoh latih industri tetap 20 minggu dan ada tambahan 2 minggu untuk sesi penilaian setelah pelajar tamat latih industri nanti. Baik, untuk jam kredit ada 10 jam kredit untuk kod DUT 600610 dan DUT 40110. Untuk 9 jam kredit bagi kursus DUT 7019. Baik, apa perbezaan ataupun kod-kod khusus ni untuk program mana? Untuk DUT 600610, ia adalah kod baru yang diguna pakai untuk program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, iaitu DTK dan DP. Bagi DUT 7019 adalah untuk kod khusus program di JTMK, iaitu DDT. Dan selain daripada itu, menggunakan kod khusus latih industri DUT 40110. Diharap pensyarah pemantau faham berkaitan tentang kod khusus ini, kerana akan diguna pakai semasa key in di SPMT nanti. Baik, secara umumnya bilangan pelajar yang diselia
ataupun bilangan pelajar yang mengikuti latihan industri bagi semester ini adalah seramai 696 pelajar, merangkumi semua jabatan. Dan bilangan pensyarah pemantau untuk semua jabatan yang terlibat adalah seramai 187 orang pensyarah. Baik, apakah tanggungjawab pensyarah pemantau? Yang pertama adalah merancang perjumpaan dan mengadakan sesi perbincangan dengan penelia industri. Perjumpaan tak dapat dilakukan secara fizikal, jadi sesi pembincangan ataupun pertemuan adalah secara online. Okey. Untuk pembincangan dengan penelia ini, ia tidaklah wajib. Kita mengambil kira penelia mungkin agak sibuk ataupun mungkin PDR ataupun tak dapat untuk menghadiri sesi pemantauan disebabkan hal-hal yang tertentu. Jadi pertemuan ataupun pemantauan atau perjumpaan, perbincangan dengan penelia industri tidaklah wajib. Ia boleh dilaksanakan secara serentak dengan pelajar-pelajar ataupun pada sesi yang lain. Terpulang kepada pensyarah pemantau dan penelia industri untuk setkan pemantauan ataupun perbincangan tu secara online melalui perbualan telefon, voice call saja pun okey. Baik. Yang kedua, apakah tanggungjawab pensyarah pemantau? Adalah merancang perjumpaan dan mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar yang sedang menjalani latihan industri. Sekali lagi, perjumpaan secara fizikal tidak dapat dijalankan. Jadi, pertemuan secara online dijalankan dan sesi perbincangan ataupun sesi temu bual dijalankan dengan pelajar. Sekali lagi, sesi perbincangan ini ataupun sesi pertemuan ini secara online dengan pelajar tidak wajib bersama serentak dengan penelia industri. Kemungkinan ada ketikanya pensyarah pemantau perlu membuat sesi pertemuan ataupun sesi perbincangan secara online berasingan dengan pelajar dan penelia. Ini mungkin disebabkan pelajar mungkin ada kes disiplin ataupun pensyarah mahukan pengesahan secara telus dengan penelia industri. Jadi pada ketika itu difikirkan sesuai untuk sesi pertemuan secara online dilaksanakan secara berasingan. Saya mengambil contoh, mungkin ada pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin dari segi kehadiran. Pensyarah pemantau setelah mengadakan sesi temu bual secara online mendapati pelajar ni mungkin ada masalah disiplin dari segi kehadiran. Jadi pensyarah berhubung dengan penelia industri secara berasingan melalui perbualan telefon ataupun voice call lah, video call, guna Teams ke, guna Google Meet ke, ulanglah mengikut kesesuaian. Dari situ pensyarah boleh follow up ataupun mengesahkan tentang keraguan mungkin masalah disiplin pelajar tersebut. Jadi kat situlah keperluan ataupun kebijaksanaan pensyarah pemantau untuk memikirkan sama ada perbincangan dengan penelia perlu dijalankan secara berasingan ataupun serentak dengan pelajar.
kami UPLI memberi kebebasan kepada pensyarah pemantau untuk menentukan di sini. Okey. Sekali lagi saya ingatkan, perbincangan dengan penyelia industri tidak wajib. Perbincangan dengan pelajar dan penyelia boleh berlaku serentak ataupun secara berasingan. Seterusnya, tanggungjawab pensyarah pemantau adalah untuk menyediakan laporan lengkap penyeliaan pelajar latar industri ataupun menyediakan laporan lengkap berkaitan tentang pemantauan online pelajar. Baik, laporan ni senang ceritanya, borang appendix 3 tu dinilai, kemudian jika ada masalah disiplin yang kritikal, ada borang yang kami telah sediakan. Pensyarah pemantau online boleh mengisi borang tersebut. Baik, seterusnya slide ini senarai tugas pensyarah pemantau secara online. Tugas-tugas sebelum penyeliaan, semasa penyeliaan dan selepas penyeliaan telah pun kami lampirkan dalam email, dan di situ adalah menunjukkan step-step ataupun keperluan ataupun apa tugas pensyarah pemantau. Jadi pensyarah bolehlah study dan fahami. Jika ada keraguan boleh berhubung dengan kami lah. Dan pada lampiran yang kami emailkan tu ada 3 QR code yang kami senaraikan di ruang bawah sekali. Dan 3 QR code ni sangat penting, di mana di situ ada fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi QR code yang pertama adalah salinan appendix 3. Okey. Salinan appendix 3 itu adalah borang yang perlu pensyarah pemantau isi sebagai pensyarah pemantau. Jadi bagaimanakah rubriknya, berapakah pemarkahannya, tu semua terkandung dalam appendix 3. Jadi pensyarah pemantau perlu download appendix 3 ni dan mengisi appendix 3 ni secara online saja, secara software saja, tiada masalah, ataupun cetak, isi dan scan semula pun boleh juga, terpulang mengikut kesesuaian pensyarah pemantau. Saya galakkan isi secara soft copy-nya sahaja pun dah kira okey. QR code yang kedua adalah berkaitan tentang agihan pelajar dan pensyarah pemantau. Okey. Baik, agihan pensyarah pemantau dan pelajar anda boleh dapati daripada QR code ni. Scan QR code ni, nanti dia akan terus link ke jadual. Di situ semak nama anda dan di situ juga tersenarai pelajar-pelajar yang perlu anda pantau. Okey. Bagi pensyarah di Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Pengajian Am dan JMSK, tiada pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang dipantau adalah dari jabatan-jabatan lain. Kemungkinan bercampur, jadi tak ada masalah di situ. Bagi pensyarah di jabatan-jabatan induk, mungkin ada pelajar yang maklumkan namanya tiada. Sebenarnya namanya ada, nama pelajar-pelajar ni ada, tapi berada di jabatan JMSK ataupun JPA. Okey, nama pelajar tu berada di sama ada di JMSK ataupun di JPA. Jadi minta pelajar di jabatan anda yang rasa namanya tercicir tu, cek di jabatan
JMSK dan JPA. Sepatutnya adalah nama pelajar tu. Boleh atau tidak pelajar ni bertukar pensyarah pemantau? Sepatutnya tidak boleh. Kalau tanya saya, memang tak boleh lah. Okay. Tapi kadang-kadang pelajar ni dia risau. Mungkin dia dah rapat dengan anda, pensyarah di jabatannya sendiri. Jadi mungkin ada benda yang dia nak kau tim. Sekali tengok namanya ada di jabatan pengajian am, kena dengan ustaz macam tu. Jadi dia mungkin buku lognya tak lengkap ke macam mana, susah lah nak kau tim kan. Jadi dia nak minta tukar. Boleh atau tidak? Kalau tanya saya, memang tak boleh. Tak boleh tak boleh. Jadi pandai-pandai pelajar. Saya pun dah maklumkan pada pelajar untuk pelajar ni lengkapkan sendiri, okey, sebelum pemantauan berlaku. Baik, QR code yang seterusnya adalah e-file. Dalam e-file ni adalah ruangan untuk anda meletakkan dokumen-dokumen yang berkaitan, antaranya Appendix 3 ataupun dokumen-dokumen yang perlu, contohnya salinan soft copy kuloknya, salinan slide pembentangannya dan sebagainya lah. Jadi itu adalah ruang e-file. Jadi saya mohon pensyarah pemantau manfaatkanlah 3 QR code ni. Okey. Baik, apa yang perlu dilakukan sebelum lawatan penyeliaan ataupun sebelum pemantauan? Yang pertama adalah lantikan pensyarah pemantau. UPLI telah pun melantik anda selaku pensyarah pemantau. Jadi saya mohon anda berperanan sebagai pensyarah pemantau yang baik. Taklimat penyeliaan, okey, sepatutnya taklimat penyeliaan dilaksanakan secara pertemuan fizikal. Okay, saya memberi taklimat kepada anda secara fizikal. Namun disebabkan BDR, disebabkan kita tidak dapat bertemu, jadi taklimat dilaksanakan secara rakaman video. Ini adalah rakaman video. Jadi pensyarah boleh, pensyarah pemantau boleh melihat rakaman video ini, fahami dan boleh merancang untuk melaksanakan pemantauan dengan baik. Surat arahan penyeliaan telah pun diedarkan melalui email, melalui ketua jabatan, dan boleh berhubung dengan PLIJ bagi jabatan-jabatan induk berkenaan tentang surat arahan, jadual atau sebagainya lah. Dan merancang penyeliaan atau merancang pemantauan. Baik, pemantauan secara online bagi saya tidak semestinya berlangsung 8 pagi hingga 5 petang. Boleh juga dilaksanakan di hujung minggu. Boleh juga dilaksanakan di malam hari. Boleh juga dilaksanakan bila-bila masa yang dirasakan perlulah. Kenapa? Kerana kita mengambil kira pelajar pun yang sedang menjalani latihan industri, kemungkinan besar mereka sedang bekerja. Jadi untuk kita ganggu mereka, kita agak menjejaskan tugas pelajar tu nanti. Jadi pensyarah, pelajar dan penyelia boleh setkan tarikh masa yang sesuai untuk sesi pemantauan. Bolehkah pemantauan berlangsung untuk satu pelajar 5 minit je? Boleh, tak ada masalah. Jika pensyarah pemantau memikirkan bahawa cukup 5 minit, semua info dah ada, anda rasa layak untuk ada justifikasi untuk memberi markah dengan sewajarnya, 5 minit pembentangannya pun dah kira okey. Seterusnya pelajar tu nak nak dibuat
setelah tu pun tak ada masalah, ataupun pada hari lain pun tak ada masalah. Jadi sepatutnya pelajar menghubungi pensyarah pemantau untuk setkan tarikh yang difikirkan sesuai. Boleh juga pensyarah pemantau menghubungi pelajar untuk setkan tarikh masa sesuai. Kadang-kadang pelajar ni dia takut, ataupun dia pula yang menunggu kita. Maklumlah, dia mungkin tak ada kredit ke macam mana, dia senyap je, kita pun senyap je. Nanti lama-lama tarikh pemantauan pun dah nak habis, susahlah. Jadi kita tunggu sehari dua macam tak ada bunyi je, WhatsApp lah pelajar ni, ataupun hubungi terus pelajar ni. Okay. Kena proaktif sikit lah. Sepatutnya pelajarlah yang menghubungi kita. Tapi apakan daya, kadang-kadang pelajar ni banyak sangat alasannya. Kalau kita tetap nak menunggu dia hubungi kita tu, tak selesai juga kerja kita. Saya cadangkan hubungi je lah pelajar ni. Mungkin dia ada masalah. Okay? Tapi saya dah maklumkan pada pelajar, untuk pelajar tu hubungi pensyarah pemantau. Jangan sampai pensyarah pemantau yang menghubungi pelajar. Saya dah hubungi mereka. Baik, ini adalah Appendix 3. Okay. Appendix 3 adalah untuk pemantauan ataupun untuk penyeliaan. Jadi di sini ada rubrik-rubrik yang tertentu, di mana skalanya daripada 1 hingga 5. Jika anda merasakan layak untuk mendapat 5, berilah 5. Okey. Saya tahu pensyarah pemantau ni profesional, boleh menilai pelajar seadilnya. Jadi nilailah sebaik mungkin. Okey. Mungkin ada yang mengatakan bahawa dia tidak layak untuk memantau atau memberi markah pasal bukan pelajar dari bidangnya. Sebenarnya kalau diteliti, Appendix 3 ini dia bersifat umum. Soalan-soalan yang ditanyakan adalah soalan-soalan yang umum. Jadi pensyarah yang bukan jabatan induk layak untuk memberi markah. Nanti bila masa penilaian, bila pelajar dah tamat LI, masa tu penilaian hanya pensyarah di jabatannya saja yang layak untuk menilai. Pasal waktu ketika itu adalah tamat, dan apa yang dinilai adalah berkaitan teknikal. Masa tu memang pensyarah di jabatannya sendiri. Untuk pemantauan, anda layak untuk memantau pelajar dari jabatan lain. Okey. Jadi tiada keraguanlah di situ. Jadi keseluruhan markah membawa kepada 75 per 75 lah. Anda boleh komen, ada ruangan komen. Komenlah sebaik-baiknya apa yang nak ditulis. Baik, Appendix 3 ni boleh di-type, tak ada masalah. Soft copy, dia dalam bentuk soft copy, jadi dia boleh di-type. Tanda tangan dan cop pensyarah pemantau. Tanda tangan digital sign, tak ada masalah. Sebaiknya digital sign, dan cop secara digital. Mungkin anda tak ada bawa cop masa BDR ni, jadi type saja nama jawatan anda, jabatan mana di sini. Tiada masalah untuk anda turunkan dalam bentuk digital. Kalau ada cop tu dalam bentuk soft copy, anda dah scan ataupun anda dah ambil gambar cop anda tu, cop stamped tu, crop, letak je dekat ruangan cop tu, dikira selesai. Okey. Baik, memandangkan ia Appendix 3 ni dijalankan secara atas talian, jadi ruangan yang ada warna merah ni, ini jika dia secara fizikal, kita kena dapatkan cop
dan tanda tangan penyelia industri, tapi memandangkan ia secara online. Jadi apa yang perlu dilakukan kat sini, hanya tulis maklumat pegawai tersebut. Maklumat contoh penyelia industri tu namanya Harun kan, Harun bin Zulkifli, tarikh bila buat pertemuan secara online, tuliskan. Dah cukup, memadailah dengan adanya namanya serta detailnya sedikit lah. Okey, kita faham dengan cara ni. Ini adalah berkaitan tentang pemantauan online, dan ini satu je, Appendix 3 ni sajalah borang untuk pemantauan. Okey, baik, ini adalah QR code untuk fail penyeliaan ataupun e-file. Jadi kat sini terkandung dokumen-dokumen yang berkaitan, boleh scan dan lihat apa yang ada dalamnya. Okey, baik, ini surat arahan penyeliaan. Sebaik-baiknya bila dah ada surat arahan penyeliaan, print surat ni dan simpanlah. Boleh tulislah SKT lah. Baik, ini QR code untuk agihan pensyarah versus pelajar. Okey, pelajar pun telah mendapat jadual yang sama. Baik, seterusnya jika ada perubahan, bolehlah laksanakan perubahan tu. Antara perubahannya adalah selalunya sebelum dan selama semasa penyeliaan atau pemantauan, selalunya akan terdapat perubahan dari masa ke semasa. Jadi pensyarah pemantau boleh juga update perubahan. Antaranya adalah nombor telefon, nama, alamat dan lokasi industri. Jadi melalui jadual yang kami beri itu, pensyarah pemantau versus pelajar boleh confirmkan sekali lagi kepada pelajar betul ke nama dia, alamat syarikat, lokasi. Okey, kadang-kadang pelajar ni dia bertukar. Mungkin disebabkan pada hari pertama semasa lapor diri, dia melapor diri di HQ, di induk firma tersebut. Kemudian setelah dia melapor diri, dia diagih-agihkan mengikut site ataupun mengikut cawangan-cawangan, dan akhirnya dia berada di cawangan tersebut, tapi pelajar tak update. Jadi saya minta, saya mohon pensyarah pemantau boleh update di sini. Okey, data industri, nama, alamat macam tadi, pegawai ataupun penyelianya, dan pensyarah pemantau. Boleh jadi juga anda mungkin ada kekangan yang tak dapat untuk anda menjadi pensyarah pemantau, ataupun anda tak ada dua atau ada balance, katalah anda memantau 4 orang pelajar, seorang pelajar ni anda tak dapat nak buat pemantauan ketika tu. Jadi mungkin anda boleh paskan pelajar tu kepada pensyarah lain ataupun PLIJ untuk membantu anda. Mungkin anda outstation ke, anda ada masalah ke, ataupun pelajar itu ada masalah, jadi ada perubahan, boleh bincang. Baik, semasa lawatan penyeliaan ataupun semasa pemantauan, okey, berbincang bersama dengan penyelia industri. Saya telah pun maklumkan sebelum ini, perbincangan ataupun pemantauan secara online ni boleh berlaku secara serentak ataupun tidak berasingan, mengikut sebab-sebab yang anda sebagai pensyarah pemantau fikirkan ada perlunya. Adakah perlu untuk serentak? Okey, adakah perlu untuk buat berasingan? Terpulang pada anda. Perbincangan bersama pelajar perlu. Sebaik-baiknya minta pelajar buat video call lah, at least dapat tengok muka pelajar tu.
kan. Kita takut nanti bila kita tak nampak pelajar tu, tengok dekat data pelajar okey je, tapi bila dapat video call rambutnya karat lah, rambut umbu lah, macam mana. Jadi dengan cara video call kita dapat tahu sahsiah pelajar tu. Okey. Maklum balas daripada organisasi, dapatkan maklum balas, tak kisahlah sama ada maklum balas positif ataupun maklum balas yang negatif, kita terima dan salurkan kepada kami untuk tindakan seterusnya lah, dan akhirnya memasukkan markah appendix 3 ke SPMP lah. Baik, apa yang kita boleh dapat dengan perbincangan dengan penyela industri? Maklum balas daripada penyela industri berkaitan tentang disiplin pelajar, kehadirannya, bagaimana dia pelajar tu difirma, adakah dia jenis proaktif ataupun jenis menunggu kerja je, prestasi pelajar tersebut, jadual latihan, hubungan dia dengan staf lain, dengan penyela, bagaimana, itu semua boleh ditanya dengan penyelia industri. Okey, dari segi disiplin, potensi dan kesesuaian tempat, semua tu boleh lah. Ala bincang-bincang, sembang-sembang santai saja pun okey. Baik. Bolehkah perbincangan ni dengan bahasa Inggeris atau bahasa lain? Contoh, anda pensyarah bahasa Inggeris dan apabila anda bersemuka atau dapat video call dengan penyela tu pun selesa berbahasa Inggeris. Berbahasa Inggeris lah, tiada halangan. Jadi anda faham, penyela tu pun faham. Katakanlah anda berhubung dengan sebangsa yang sama, contohnya anda dapat penyela sama-sama Cina dan boleh berkomunikasi dengan bahasa Mandarin ataupun Cantonese dengan baik, dua-dua boleh faham, boleh berkomunikasi dengan bahasa ibunda anda masing-masing lah. Saya tiada halangan di situ. Okey, yang penting masa appendix 3 tu kami fahamlah bahasanya. Anda tulis bahasa Cina kan payah, saya tak faham lah, kena tanya orang lah kan. Masa berhubung dengan penyela, kalau penyela tu pun selesa untuk berbahasa, contoh bahasa Tamil ke, anda pun faham ataupun anda pun memang bahasa yang sama, okey je, boleh, tak ada masalah. Saya okey je, UPLI pun tak ada masalah, okey saja. Okey, baik. Seterusnya, apabila tamat, sebelum tamat sesi temu bual dengan penyela, nanti maklumkan pada penyela berkaitan tentang appendix 1 dan appendix 2. Appendix 1 dan appendix 2 adalah untuk penyela industri isi. Okay? Itu adalah penilaian dari pihak dia. Jadi anda cuma ingatkan je lah, nanti bila masa nak tamat, pelajar dijangkakan tamat pada bulan 7 nanti, salah saya 16 bulan 7. Jadi minta pihak industri mengisi appendix 1 dan 2. Okey. Baik, seterusnya, jika hubungan ataupun perbincangan dengan penyela industri nampak ada satu hubungan yang baik, jadi bolehlah buat networking kan. Apa yang positif kat situ, boleh buat kolaborasi. Mungkin syarikat ni Jabatan Induk memikirkan ada potensi untuk buat kolaborasi. Jadi anda adalah pencetus ataupun memulakan
detik-detik kolaborasi dengan firma tersebut. Okey. Dan begitu juga dalam memasarkan atau kebolehpasaran graduan PSIS. Jadi anda mungkin merasakan ataupun penyelia itu berminat untuk mengambil pelajar yang sedang LI di firmanya. Jadi bolehlah lock pelajar tu untuk diteruskan bekerja di situ. Itu adalah satu langkah yang baiklah, pasal kebolehpasaran graduan adalah KPI PSIS lah. Jadi jika anda nampak ada potensi untuk pelajar tu di-grab ataupun diserapkan terus oleh majikan, ia adalah satu langkah yang baik. Okey, perbincangan dengan pelajar pula, apa yang perlu dibincangkan adalah berkaitan tentang disiplin. Anda boleh bertanya tentang kehadiran, bertanyakan dengan pelajar dahulu, kemudian anda hubungi penyelia untuk mengesahkan prestasi latihan, hubungan dengan pegawai, kesesuaian tempat latihan, komunikasi semasa latihan, penulisan jurnal. Anda boleh semak penulisan jurnalnya. Jika rasa jurnal refleksi latihan industri itu tidak lengkap atau ada yang boleh ditambah baik, bagi cadangan kepada pelajar untuk menambah baik. Seterusnya, draft penulisan laporan akhir, kopinya anda boleh semak dan melengkapkan setelah anda buat perbincangan ataupun temu bual secara online dengan pelajar, lengkapkanlah appendix 3 dengan secara adilnya. Okey. Baik. Bagaimana jika pelajar ini ada masalah? Saya harap pelajar-pelajar PSIS tiada masalah lah. Kalau tak ada masalah ni lega lah, kami yang lega lah. Tapi kadang-kadang berlaku juga. Jadi ada borang laporan kes pelajar yang anda boleh isi. Mungkin dari segi kehadiran ataupun ada dia ponting ataupun dia bergaduh. Kadang-kadang ada juga gangguan seksual. Jadi kat sini anda fikirkan anda perlu buat pelaporan, kita dah sediakan format dia dan anda boleh isilah. Okey. Baik, anda juga boleh sampaikan kepada UPLI lah, nyatakan pelajar tersebut dan apa masalahnya. Seterusnya, ini adalah masalah-masalah yang sering kali terjadi ketika pelajar menjalani latihan industri. Antaranya adalah tiada di organisasi latihan. Itu yang perlunya kita hubungi, kita nampak pelajar tu, dan kita bertanya dengan penyelia industri, mengesahkan kehadiran pelajar ni kan. Tidak berlaku diri, ini sepatutnya tidak berlakulah, pasal dalam minggu-minggu awal, minggu-minggu pertama tu dia melapu diri, sepatutnya industri dia akan maklumkan pada kita, pada kami, jika ada pelajar yang tidak hadir. Seterusnya, lain-lain yang berkaitan masalah macam itulah, gaduh, mencuri, sebagainya, dihentikan oleh organisasi. Ini pun banyak kes juga, pasal majikan bila dah marah dengan pelajar tu, dia terus hentikan. Jadi bagi tahu apa masalahnya, bagi tahu nama pelajar ni pada UPLI, kita akan siasat lah. Okay. Jika anda ingin menyiasat dahulu kemudian maklumkan kepada kami pun okey juga. Seterusnya, positif COVID lah. Di sekarang ni wabak COVID sedang melanda. Jadi ramai pelajar yang terkena. Jadi kita jika ada yang terkena COVID, tak dapat jalankan pemantauan, mungkin kita tangguhkan dulu pemantauan sehingga pelajar tersebut
selesai di kuarantin wajib oleh KKM, jadi pemantauan dilaksanakan setelah kuarantin wajib itu selesai. Pelajar betul-betul sihat daripada COVID. Okey. Baik, ini maklum balas daripada organisasi, selalunya berkaitan tentang disiplin, kurikulum, potensi pelajar dan kesesuaian tempat lah. Jadi komen dan aduan jika ada, bolehlah tulis di appendix 3 tu, ada ruangan kat situ, boleh tulis dan maklumkan kepada kami lah jika ada masalah tu berlaku. Okey. Baik, sekarang kita berada di selepas lawatan penyeliaan ataupun selepas pemantauan online berlangsung. Selepas. Jadi apa yang berlaku, appendix 3 soft copy-nya lengkapkan, kemudian masukkan markah ke SPMP, masuk SPMP, masuk iUpli, pergi kepada klik pada versi baharu. Dah klik kat situ, cari kat situ, ada dia punya step. Dalam QR code ni ada dia punya step. Cari kat situ isi pemarkahan kaedah baharu. Lebih kurang macam tu lah. Isi pemarkahan. Klik isi pemarkahan, boleh key in mengikut nombor pendaftaran pelajar ataupun cari ikut kelas. Apa yang perlu diklik adalah observation form, iaitu appendix 3 lah secara umumnya. Okey. Dan lengkapkan maklum balas penyeliaan atau maklum balas pemantauan. Maklum balas penyeliaan ini penting bagi kami untuk kami menambah baik, UPLI menambah baik sesi pemantauan online ni. Okay. Jadi itu saja dari UPLI. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pemantau online kerana sudi memantau pelajar lantai industri bagi sesi Disember 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri.